Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama sekali saya mengajak pada para pendengar Radio IKIM untuk mengambil kesempatan yang segala-gala yang disediakan dengan sepenuh-penuhnya kesempatan untuk kita menambahkan lagi ilmu pengetahuan, untuk kita mencari kerana ilmu ini tak ada yang merugikan kita, bahkan menjadi satu kebanggaan seseorang apabila dia mengetahui sesuatu perkara. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang disediakan oleh Radio IKIM akan terus menjadi sumber untuk kita dapat penambahan ilmu. Jadi hari ini kita nak pergi kepada perkara-perkara sunat dalam kita melakukan mandi. Mandi wajib. Macam kita sebut dulu, mandi wajib. Tetapi bagaimana cara kita nak mandi? Apakah perkara yang sunat dalam kita melakukan mandi? Maka dikata pertama sekali ialah sunatnya kita bersihkan dahulu apa saja kekotoran yang ada pada badan kita. Sebelum kita nak mandi, kalau ada sebagai contoh air mani ataupun ada najis seperti kencing ataupun mazi, maka itu dibasuhkan dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disunatkan menghadap ke arah kiblat, membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita bersugi dan seterusnya kita basuhlah pergelangan tangan, kita kumur dan kita masukkan air dalam hidung. Buat perkara ini adalah sebagai sunat mandi. Seterusnya disunatkan kita membasuh bahagian sulit. Dipanggil sawatain, bahagian sulit di bahagian depan dan belakang, dengan kita niat untuk angkat hadas besar. Terbasuh bahagian depan dan bahagian belakang, yang mana bahagian yang akan kelihatan bila kita duduk. Itu saja, tak perlu sampai ke dalam. Mana bila duduk, benda yang kelihatan zahir, itulah yang kita kena basuh. Dan niatkan sebagai suatu mengangkat hadas. Niat untuk angkat hadas ataupun raf'ul janabah. Kalau kita mandi sunat, niatkan sebagai sunat Jumaat sebagai contoh. Lepas kita basuh depan dan belakang dengan niat untuk angkat hadas, seterusnya disunatkan kita ambil wuduk dengan sempurna. Dan ambil wuduk dengan sempurna, makna kalau kita ada wuduk, niatkan wuduk yang kita ambil ni sebagai sunat mandi. Kalau kita tak ada wuduk, niatkan sebagai sunat wuduk. Jadi kita ambil wuduk yang sempurna. Bila dah selesai wuduk, maka mulalah kita mandi dengan kita alirkan air daripada bahagian atas. Mulakan daripada kepala, kemudian ambil di bahagian kanan, ke bahagian depan, kemudian kanan, bahagian belakang. Kemudian kita siramkan daripada atas, bahagian kepala, kiri, bahagian depan dan bahagian belakang. Kita pastikan semua kawasan yang kita mandi tidak ada yang tidak kena air. Jadi dalam kita mandi ni, walaupun kita tahu mandi adalah suatu yang mana badan kita ni dianggap satu anggota. Kalau wuduk kita ada muka, tangan, kepala, kaki, tapi mandi tak. Semuanya dikira satu. Cuma daripada sudut sunat, maka kita mulakan daripada atas. Kalau ada orang mula daripada kaki, atau mula daripada pinggang, mula daripada dada, semua boleh, tak ada masalah. Jadi kelebihannya, kalau boleh kita mulakan daripada atas kepala, turunkan bahagian badan kita, di sebelah bahagian kanan, depan, belakang, kiri, depan, belakang, dan pastikan kawasan-kawasan yang agak tersorok berlipat. Mana-mana kawasan yang mana tidak ada tempat yang air tak lalu. Kerana di sana ada hadis nak baginda sebut, tahta kulli sya'ratin janabah, di bawah setiap helaian bulu ada junub. Maknanya kalau satu sudut tak basah, bermakna macam kita tak mandi pada semuanya. Jadi sebab itu kita kena ratakan seluruh kawasan. Kemudian soalan dia, mungkin ada orang bertanya, apakah faedah kita mengambil wuduk, kita meniatkan hadas bila mana kita basuh depan dan belakang?
kita basuh depan dan belakang. Sebelum kita ambil wuduk, basuh depan, basuh belakang dengan niat untuk angkat hadas. Faedahnya ialah kita tidak perlu lagi menyentuh segala bahagian depan dan belakang sepanjang kita mandi, dan wuduk kita yang kita ambil tadi boleh kita pakai untuk selepas itu. Tak perlu lagi kita memperbaharui wuduk kita. Jadi kalau kita lihat, kalau kita mandi wajib, maka wuduk ada dengan syarat tidak ada perkara yang batalkan wuduk berlaku. Tapi kalau mandi sunat, maka wuduk adalah satu yang berasingan. Kena ambil wuduk untuk dalam mandi sunat. Wallahu a'lam bishawab. Dengan Yam dari Shah Alam, silakan. Saya Poniam dari Shah Alam. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin mohon pencerahan pada Ustaz karena kakak saya sakit sudah sangat bahaya, dan dia tak ada tenaga, tak boleh jalan, banyak lemas karena dokter kata paru-paru dia sudah nipis. Saya mau dia sholat, tapi bagaimana wudhu dia? Apakah orang lain ambil wudhu untuk dia, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mengenai dengan wudhu ini, ada ketika mana dia dipanggil kaedah minta tolong. Ada kalau kita sihat, maka makruh kita minta tolong orang, tolong wudukkan saya, tolong ambilkan saya, itu makruh. Tapi kalau kita dalam uzur yang mana tak boleh kita nak ambil wuduk sendiri, maka di sini wajib kita minta tolong. Jadi kakak tadi dia perlu faham bahawa dia wajib solat. Jadi dia tak ada kemampuan melainkan dengan pertolongan orang lain. Maka wajib dia minta tolong. Bahkan kita juga wajib memberi pertolongan kepada dia untuk dia wuduk. Maknanya kita bantu dia basuhkan muka, basuhkan tangan, sapukan kepala. Boleh, tak ada masalah. Dengan keadaan dia sedar, kita wudukkan dia, maka wuduk itu sah. Jadi tak ada masalah. Suami pun boleh wudukkan isteri. Tapi dengan syarat kita berlapik, beralas, maka kita wudukkan. Wuduknya sah. Maknanya di sini kita kata wajib dia minta pertolongan daripada seseorang untuk memudahkan dia kepada mengambil wuduk. InsyaAllah. Jadi dapat kita berkongsi dengan pemanggilan pertama, dan kita teruskan lagi bersama waktu ini dalam rancangan Tahsin Nur Ibadah. Silakan di talian 03-6205-1500. Kita ada Puan Nuraini dari Kajang. Silakan. Saya Nuraini dari Kajang. Saya nak tanya Ustaz, tapi out of topic lah today. Saya nak tanya, boleh tak Ustaz terangkan macam mana nak buat debu tayamum? Okey, itu saja. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Debu tayamum ialah kita ambil daripada tanah yang kering. Dia bukan ambil daripada pasir, bukan ambil daripada lain daripada tanah seperti kapur ataupun sesuatu yang bukan tanah. Kita tengok debu ini, kalau kita tengok macam mana kalau di kampung-kampung, lori bila masuk kampung akan berterbangan debu. Debu itu, kalau kita tepuk je dia naik melayang. Itulah yang dipanggil debu. Tanah yang mana berdebu. Maka tanah tu boleh kita gunakan untuk tayamum. Kalaupun tanah lain seperti tanah yang berpasir, walaupun pasir sungai katakan, pasir laut halus sekali, tapi dia bukan debu, tepuk tak ada apa yang melayang, maka itu tak sah untuk kita tayamum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita teruskan lagi dengan teman kita seterusnya, dan 0362051500 bersama kita di talian waktu ini Encik Muhammad dari Bandar Tun Hussein On. Silakan. Nama saya Muhammad daripada Bandar Tun Hussein On. Saya nak tanya Ustaz, pada minggu-minggu yang lepas Ustaz bagi tahu kalau kita berhadas besar tidak boleh mengambil wuduk. Tapi pada baru-baru ni Ustaz bagi tahu bahawa jika kita bersama dengan isteri setelah di waktu malam dan kita tak nak mandi, kita boleh mengambil wuduk. Jadi saya minta penjelasan daripada Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, membersihkan najis kepada anggota badan ketika nak mandi wajib tu adalah sunat. Saya nak minta penerangan kembali lah. Sunat tu wajib.
untuk membersihkan ketika mandi wajib. Itu saja. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama. Mengenai dengan hadas yang kita kata tak boleh ambil wuduk ini ialah hadas haid dan nifas. Kalau satu orang perempuan dalam haid ataupun dalam nifas masih lagi haid sedang berlalu, maka dia tidak boleh mengambil wuduk. Hukum dia haram. Dia kena tunggu sampailah kering haid ataupun kering nifas. Kalau semasa haid tak boleh. Tapi kalau hadas yang bukan haid dan nifas, seperti hadas junub, dia katakanlah suami isteri telah pun bersama, jadi mereka nak mandi sejuk, mereka ambil wuduk balik, maka itu boleh, tak ada masalah. Hadas junub boleh ambil wuduk. Yang tak bolehnya ialah hadas haid dan nifas. Kemudian mengenai dengan cuci najis. Cuci najis ini, kalau najis yang ada pada badan kita dalam bentuk najis aini, iaitu najis yang kelihatan, nampak ada najis. Kalau darah nampak merahnya, kalau apa saja nampak ataupun baunya, maka wajib kita tanggalkan sebelum kita mandi. Wajib. Adapun kalau najis hukmi yang tidak kelihatan, kita tahu, kita terpegang tadi najis, kita terpijak, tapi kita dah sapu, kita dah lap dengan sama ada rumputnya, pasirnya, sebagainya, maka najis dah tak ada lah. Bau pun dah tak ada. Tapi sebabkan kita belum basuh, maka najis itu dikira sebagai najis hukmi. Maka tak wajib kita basuh dalam mandi. Bahkan semasa mandi itu, dia kita basuhkan sekali, itu boleh, tak ada masalah. Mana tanggalkan najis hukmi semasa mandi. Adapun najis aini adalah dibasuh sebelum mandi. Alhamdulillah. Itu adalah penjelasan dari Ustaz, dan kita akan teruskan lagi waktu ini seperti biasa untuk memberi ruang pada anda di talian 03-6205-1500, 03-6205-1500 bersama yang bagi Ustaz Muhammad Fadil Al-Yamani, dan kita bawakan tajuk perkara-perkara sunat dalam mandi, dan kita alur-alurkan lagi pemanggil seterusnya. Dan waktu ini kita nak meneruskan lagi dengan pemanggil berikutnya, Azmi di talian. Silakan Azmi. Halo, Assalamualaikum. Saya Azmi dari Sungai Petani. Ada salah satu soalan untuk Ustaz yang berkenaan dengan solat. Okey, saya nak tanya apakah hukumnya bila kita solat, kita letakkan Al-Quran di hadapan dan kita baca Al-Quran tu. Dan habis satu muka surat, kita selak Al-Quran tu untuk baca yang muka surat seterusnya. Dengan dua pergerakan. Itu saja soalan saya. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Ini memang banyak berlaku pada terutama bulan Ramadan, ataupun pagi Jumaat, Al-Quran besar dibuka di depan dan kita baca. Hukumnya sah, tetapi perbuatan itu makruh kerana ianya menghilangkan tumpuan kita. Kita tidak lagi tertumpu terus kepada solat, tetapi kita sedang menumpu kepada Al-Quran yang kita nak balik-balikkan dia. Maka dengan sebab itu hukum dia makruh. Tapi solat kita sah. Sebaiknya kita baca daripada apa yang kita hafal, daripada kita baca apa yang kita tengok tadi. Kerana dia menghilangkan tumpuan. Sebab itu dikatakan makruh kalau masjid dihiasi dengan sesuatu di bahagian depan, yang mana perhatian jemaah akan terus tertumpu kepada perhiasan-perhiasan. Bahkan kadang-kadang kita tengok setengah masjid, mereka meletakkan skrin komputer di depan, dan mereka buatkan iklan program pengajian, waktu solat dan sebagainya. Maka ini membuatkan seorang itu lebih tertumpu kepada apa yang dia baca, apa yang dia tengok, sehingga kadang-kadang membuatkan dia lupa yang dia sedang dalam solat. Maka dengan itu kita kata perbuatan itu adalah makruh. Baiklah, kita masih lagi terus bersama untuk waktu ini dalam rancangan Tahsinul Ibadah bersama dengan pemanggil berikutnya dari Petaling Jaya, Rustam di talian. Silakan. Saya Rustam dari PJ. Saya nak buat persoalan. Okey, mandi wajib. Katakan biasa perempuan ke lelaki, kalau tumit tu pecah-pecah, lepas tu ada macam hitam-hitam tu, adakah air sampai sana ataupun nak kena bersihkan dulu? Macam mana tu? Baik, terima kasih. Dan memang kadang-kadang bila kaki kita pecah tumit lah,
terutama banyak berjalan atas simen yang sejuk, maka kita kena ratakan. Kerana Nabi ingatkan sahabat dalam masalah wuduk, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi mereka yang tumit yang tak basah. Jadi itu kalau wuduk, mandi wajib lagilah. Jadi maknanya kita kena ratakan. Kadang-kadang kita malas nak bongkokkan badan, maka kita hanya percikkan air, tetapi tidak menyeluruh dan tidak sampai ke kawasan yang sepatutnya, maka wuduk kita tidak sah, mandi kita tidak sah. Kalau wuduk tak sah, mandi tak sah, bagaimana dengan solat kita? Walaupun dengan khusyuk, dengan ikhlas, tetapi masih tidak sah. Seperti mana berlaku pada sahabat-sahabat, bila mana mereka buat, walaupun Nabi tahu tentang kekhusyukan mereka, tetapi disebabkan cara atau cara itu tak kena, maka dinafikan solat mereka, dinafikan perbuatan mereka. Maknanya di sini kita kena tengok mana-mana kawasan yang tidak basah, ratakan. Makna kita kena ambil tekad untuk kita ratakan air ke seluruh kawasan. Alhamdulillah tadi penjelasan daripada Ustaz, dan kita masih lagi terus menantikan pemanggil-pemanggil kita berikutnya. Waktu ini dialu-alukan, dipersilakan untuk anda dalam rancangan Tahsinul Ibadah. Kita bawakan pada kali ini perkara-perkara sunat dalam mandi bersama yang bagi Ustaz Muhammad Fadil Al-Yamani, dan kita teruskan dengan pemanggil berikutnya waktu ini. Kita beri ralan pada Yusri dari Gombak pula, silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya Yusri daripada Gombak. Saya nak tanya, baru-baru ni saya tengok ada segelintir perempuan lah yang saya terpandang pakai baju jubah biasa, bertudung biasa, tapi dia sembahyang macam tu je, dia jadi aurat tangan dia nampak. Jadi nak tanya Ustaz, hukum dia sah ke tidak? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aurat seseorang terbuka, seperti contoh tangan, pergelangan tangan ni adalah sempadan akhir ujung. Kalau dia pakai baju dan nampak bawah daripada pergelangan tangan, maka itu tak sah solat dia. Begitu juga dagu. Kadang-kadang dia pakai tudung menampakkan dagu, maka itu juga tidak membawa kepada sahnya solat. Atau kaki, dia pakai pakaian yang tak tutup kaki dia, maka itu juga tidak sah, kerana aurat adalah suatu yang wajib. Seorang perempuan hanya boleh menampakkan pergelangan tangan keluar, mana lengan dia keluar, iaitu tapak tangan dan bahagian atas. Begitu juga muka, bahagian mana atas daripada dagu dia, bahagian zahir yang kita kata yang dia kena basuh muka dalam wuduk, itu je yang dia boleh kelihatan nampak. Kalau lain pada kawasan itu nampak, maka dengan sengaja, maka membatalkan wuduk dia. Kalau tak sengaja pun batal. Dah selesai solat, tiba-tiba baru dia perasan bahawa kaki dia, stukin dia koyak. Dah selesai solat, baru dia perasan lengan dia kelihatan, maka solat tadi kena ulang semula, kerana solat tadi tidak sah, tidak menepati aurat yang dikendaki. Manggil daripada Zailan dari Batu Pahat, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz Yamani yang dimuliakan. Saya Zailan Suratin dari Batu Pahat. Nak tanya, kalau kita nak solat mesti mengambil wuduk, dan kalau kita nak wuduk mesti bersih daripada hadas. Bolehkah saya dengar kalau ada orang kata kalau sebelum kita mandi hadas besar tu kita ambil wuduk dulu? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam masalah mandi hadas, disunatkan kita mengambil wuduk sebelum kita mandi. Memang itu disunatkan. Jadi bila kita katakanlah kita sudah pun bersih daripada, kalau perempuan bersih daripada haid ataupun nifas, atau kita orang lelaki setelah selesai junub kita pun bersedia nak solat, maka disunatkan kita mengambil wuduk yang sempurna, lepas tu baru kita mandi. Cuma apa yang perlu kita faham, kadang-kadang kita ingat bila kita ambil wuduk yang sempurna, jadi kita lupa satu lagi, bahawa nanti bila kita mandi, kita akan berlaku sentuhan. Kerana ada kawasan-kawasan sulit yang mana air tak akan sampai, melainkan dengan tangan kita, maka akan berlaku sentuhan. Bila berlaku sentuhan, wuduk kita batal. Maka dengan sebab itu disunatkan kepada kita sebelum kita nak ambil wuduk,
kita basuh dahulu bahagian depan dan belakang dengan niat untuk angkat hadas. Satu niat yang baru. Sebelum kita nak niat untuk mandi wajib untuk seluruh badan, kita basuh depan dan belakang dulu. Niat untuk angkat hadas. Bila dah kita basuh depan dan belakang, dah bersih, lepas tu kita ambil wuduk. Lepas tu kita mandi dan kita tak perlu lagi nak menyentuh kawasan sulit yang telah pun kita basuh dan telah pun terangkat hadas. Jadi wuduk tu boleh kita pakai bila kita selesai mandi. Baik, kita teruskan dengan pemanggil berikutnya di talian dari Gombak. Kamil di talian, silakan. Ya, nama saya Kamil, saya pada Gombak. Okey, saya nak tanya soalannya. Soalan pertama, saya baru ni kemalangan. Jadi saya kena ICU dan memang tak sedar diri dalam seminggu lebih. Saya sedar saya ada ke hospital. Jadi saya nak tahu wajibkah saya qada balik solat saya. Okay. Soalan nombor 2 adalah masalah sembahyang berjemaah. Saya nak tahu kalau masbuk tak ada masalah. Ini saya bukan masbuk. Saya muafiq, berarti saya sempat bersama-sama takbiratul ihram bersama imam. Sembahyang ini sembahyang yang bacaan tak kuat lah, macam zuhur dan asar. Jadi sedang habis saja takbiratul ihram, saya baca iftitah. Belum habis iftitah, imam dah rokok. Jadi saya nak tahu macam mana. Kalau saya ikut rokok, saya bukan masuk. Saya tak baca Fatihah lah dalam sembahyang itu. Adakah sembahyang saya sah? Kalau saya nak baca juga Fatihah, berarti saya akan ketinggalan dengan imam mungkin 2-3 rukun panjang. Okey, lepas tu soalan yang ketiga pula, saya nak tahu Ustaz. Soalan ketiga yang, minta maaf, saya nak tahu Ustaz, masa saya pergi hadiri majlis ilmu golongan mungkin salafi, dia beritahu sunnah Nabi SAW dalam solat, lepas saja salam ke kiri dan ke kanan kiri, Nabi akan pusing ke belakang menghadap makmum, berarti membelakang kiblat. Dan itu Nabi akan berdoa, berwirid dan berdoa, mengangkat tangan dalam keadaan menghadap makmum, membelakang kiblat. Tapi bila saya pergi ke satu tok guru di Thailand, dia buka kitab fiqh, dia beritahu imam kena ke kanan. Imam kena ke kanan, mengkanankan makmum, bahu kanan, dan berdoa dan kekal berdoa macam tu. Kekal berdoa dan wirid keadaan macam tu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Mengenai dengan soalan pertama, iaitu qada solat setelah kemalangan. Ini memang banyak berlaku bila satu orang koma. Ada yang hari ini kalau kita tengok, ada yang sampai berbulan, ada yang bertahun koma, tak sedar diri. Masih hidup tapi tak sedar. Maka bagaimana kedudukan solat? Maka kita kata solat terluput, tak payah qada. Cuma kalaulah puasa Ramadan, katakan dia accident di awal Ramadan sampai sebulan baru sedar, maka puasa Ramadan kena qada. Adapun solat tak kena qada. Soalan kedua ialah mengenai dengan masbuk ataupun muafiq ini. Kita perlu faham, orang yang masbuk ialah mereka yang tak berkesempatan untuk membaca Fatihah. Kalau baca pun tak habis, imam rukuk. Itu makna masbuk. Sama ada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Orang yang muafiq ialah selepas takbir Allahu Akbar, kalau dia baca Fatihah memang boleh sempat habis, maka itu dipanggil orang yang muafiq. Jadi kalau kita takbir Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, kemudian bila habis doa iftitah elok nak baca Fatihah, imam rokok, jadi kita adalah dikategorikan sebagai muafiq. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita terus baca Fatihah. Sebanyak mana kita baca doa iftitah, kadar itulah bacaan Fatihah kita. Kalaupun imam dah rokok, imam i'tidal, maka kita masih ada masa 3 rukun yang panjang, iaitu rokok, kemudian sujud yang pertama, sujud yang kedua. Saya rasa masih boleh kejar imam dengan kita nak baca satu surah Al-Fatihah. Jadi itu dia punya kedudukan dia. Kemudian mengenai dengan duduk kedudukan imam lepas salam bagaimana? Dia tidak ada suatu yang khusus. Kita tak boleh kata Nabi duduk macam ni saja.
Kerana solat Nabi bukan satu hari, lama. Jadi mungkin baginda menghadap makmum, mungkin baginda memberikan sebelah kanan. Tak kisahlah. Yang penting imam dan makmum terus kekal duduk di tempat solat dengan tidak buat benda-benda yang lain. Jangan sehingga lepas salam terus kita bangun solat sunat. Itu makruh. Kita duduk berwirid, berdoa, tak kira bagaimana sekalipun. Imam menghadap jemaah pun boleh, imam duduk memberi kanan kepada makmum pun boleh. Tak ada sesuatu yang hanya khusus satu cara saja, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik, kita kembali dengan pemanggil terus di talian 0362051500. Seterusnya Ina dari Kuala Lumpur, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ina dari KL. Saya nak tanya Ustaz, saya selsema yang menitik-nitik tu, jenis air tu. Jadi bila saya dah berwuduk, saya nak solat, saya sumbatkan tisu kedua-dua hidung saya supaya dia tak menitik ketika saya solat. Boleh tak macam tu Ustaz? Baik, silakan Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Bahkan kalau puan rasa selsema ni selalu berlaku, sediakan tisu, sediakan sapu tangan. Bila solat nampak menitik, ambil lap je lah. Jadi kalau kita tutup hidung, nanti nak bernafas macam mana? Jadi satu yang terganggu. Jadi kita gunakan tisu ataupun sapu tangan, kita lap saja, tak ada masalah. Sehingga kan kalau kita ni ada kahak, ada ingus lalu keluar, maka kita buangkan ingus kita. Dalam solat boleh kita buang ingus, dalam solat kita boleh buang kahak, tak ada masalah. Cuma kita buang pada tisu ataupun sapu tangan, maka solat kita sah, tak ada masalah. Jadi daripada nak sumbat dalam hidung ni, kadang-kadang mengganggu kita untuk bernafas. Baik, kita teruskan lagi untuk berikutnya dari Ampang pada waktu ini. Fakhrul Razi di talian, silakan. Okay, nama saya Fakhrul Razi dari Ampang. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya Ustaz ada bertanya dulu. Saya tanya soalan berkenaan dengan orang yang selepas daripada kita solat berjemaah, kemudian jemaah tu keluar daripada tergesa-gesa keluar, makna kata Ustaz mengatakan sombong. Bagaimana kalau orang yang keluar daripada situ tapi dia melakukan solat sunat, dan kesombongan yang Ustaz maksudkan tu, adakah Allah akan mencapai kesombongan pada perangai dia? Okey, itu saja pencerahan. Baik, terima kasih. Tak, kita maksud sombong di sini seolah-olah dia tidak mesra. Bukan makna sombong sifat dia atau perangai dia, tak. Dia tidak mesra. Kita ni kalau selepas solat bagi salam, kita duduk seketika dengan kita mendatangkan wirid, kemudian kita berdoa, lepas tu barulah kita bangun. Bahkan menjadi suatu yang makruh kalau lepas salam terus kita bangun solat sunat, hukum dia makruh. Jadi bermakna kita jangan sampai seolah-olah kita melakukan solat ni kita tidak ada kemesraan. Itu yang dimaksudkan. Mesra dengan Allah ialah dengan kita berwirid, dengan kita berdoa, seolah-olah kita ni memang sentiasa berharap, mengharap, meletakkan berbagai-bagai permintaan kita yang tak henti dengan solat, dengan doa dan sebagainya. Makna perhambaan kita tu jelas. Itu maksud yang dikatakan kalau kita tak buat, kita tak ubah seperti seorang yang sombong. Alhamdulillah. Baik, kita masih lagi terus untuk mendapatkan pemanggil di talian pada ketika ini. Dah ada pun di talian kita Tuan Haji Zain dari Johor. Kita silakan untuk Tuan Haji Zain. Saya Haji Zain dari Johor. Tanya saya 3 pertanyaan. Yang ini pertama, kalau kita sembahyang jamaah takhir, misalnya jamaah takhir Zuhur kepada Asar, nak sembahyang Zuhur dulu ke Asar dulu? Satu. Yang kedua, ada tak kaul mengatakan kalau kita bermusafir, katakan kita musafir waktu maghrib, tetapi kita di rumah lagi ni, kita nak jamakkan isyak kepada maghrib jamaah takdim, ada tak kaul yang kita bolehkan ni? Yang ketiga, saya nak tanya, sekarang ni bila kita salat dan sebagainya, mesti segala-galanya bersih. Artinya lantai rumah kita biasanya tak bersih. Maklum rantai kan.
apakah budak kencing dan sebagainya. Saya tak bersih. Tapi kita mentangkan tika sembahyang. Kita sembahyang atas tika. Sedangkan sah tak sembahyang tu. Sedangkan ada hukum mengatakan kita tak berhubung dengan najis. Artinya lantai tu najis. Tika tak najis tapi kita berhubung. Macam mana keadaannya? Sah atau tidak sembahyang itu kan? Baik. Terima kasih Tuan Haji. Tak mengenai dengan jamak takhir, maka bagaimana kita nak melakukan? Contohnya zuhur dengan asar nak buat di waktu asar, maka disunatkan kita buat ikut tertib. Mulakan zuhur, kemudian diikuti dengan asar. Begitu juga jamak takhir untuk maghrib isyak. Kita mulakan maghrib, kemudian dengan isyak. Makna ikut tertib. Kalau dalam jamak takdim, tertib itu wajib. Dalam jamak takhir, tertib itu sunat. Yang kedua, kalau kita buat jamak, kita nak pergi waktu maghrib, kita nak buat jamak di rumah, hukum dia tak boleh. Kenapa? Kerana kita belum dikira musafir. Jamak ni untuk musafir. Mana kita kena keluar daripada kawasan rumah kita. Kalau kawasan tu besar, besarlah kawasan dia. Kalau kita duduk dalam Kuala Lumpur, maka kawasan Kuala Lumpur ni besar sampai ujung dekat dengan sebelum Rawang sana. Maka itu kita keluar daripada sana sampai ke Rawang baru boleh kita buat jamak. Kemudian mengenai dengan solat lantai yang tak bersih. Jadi bila kita solat, rumah kita memang kita tak nafikan dengan ada anak, ada cucu, sana sini, najis. Jadi yang penting kita alaskan dengan sesuatu yang bersih. Kita tak dikatakan berhubung dengan najis kalau sudah beralas. Walaupun alas itu nipis, kita letak di atas tika macam katakan tadi, letak tika yang bersih. Kita solat hukum dia sah. Kerana kita tak dikira berhubung dengan najis, kerana ada pemisah antara kita dengan najis tadi, iaitu tika yang bersih. Maka hukum kita, solat kita adalah sah, tak ada masalah. Baik, Ustaz, kita dapatkan satu lagi pemanggil terakhir waktu ini dari Shah Alam Hani. Silakan di talian. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Hani daripada Shah Alam. Saya nak tanyakan soalan berkaitan dengan solat jamak. Macam ni, kalau katakan kita pergi melancong, kalau katakan ke luar negara ataupun ke mana-mana lah tempat yang jauh membolehkan kita buat solat jamak, katakan kita pergi dalam tempoh 7 hari. Dalam tempoh 7 hari tu, adakah kita boleh buat jamak dalam tempoh perjalanan tersebut? Kalau katakan kita pergi tu di kawasan sekitar tu sahaja. Maknanya tak memerlukan kita bergerak jauh. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Kalau kita berpergian ke satu perjalanan yang mana kita niat untuk menetap di satu tempat lebih daripada 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, maka bila kita sampai saja, kita dah dikira mukim. Cuma apa yang perlu kita faham, perjalanan hari pergi itu tak dikira. Perjalanan hari balik itu tak dikira. Jadi tempoh yang betul-betul kita duduk di sana. Kalau kita sampai siang, besok sampailah akhir hari, iaitu bermula subuh, itu dikira hari yang pertama. Jadi kalau cukup 3 hari, lepas tu kita keluar, boleh jamak, boleh qasar. Tapi kalau kita duduk lepas daripada hari yang pertama, sampailah seminggu katakan, maka itu tak boleh qasar, tak boleh jamak. Kita dikira muqim, maka muqim tak boleh qasar, tak boleh jamak. Baik, kita dah sampai ke penghujung pertemuan. Jadi untuk akhirnya mungkin ada kesimpulan Ustaz, silakan. Saya terus mengajak para pendengar Radio Hakim untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu dengan apa yang kesempatan yang ada, tak kira umur, yang mana Allah beri kita ruang dengan berbagai-bagai cara, dan antaranya ialah apa yang disediakan oleh Radio Hakim. Saya mengajak, ambillah kesempatan yang sepenuhnya untuk kita menuntut ilmu. Ingatlah, ilmu adalah cahaya yang akan menerangi hidup kita. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya yang akan menampakkan kita kebenaran dan kebatilan, akan menampakkan kita tentang halal dan haram, antara sah dan batal dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan pencerahan ilmu ini akan menjadikan kita lebih jelas hidup kita untuk menuntut keridaan Allah Subhanahu Wa Taala.